Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farhanisha binti Muhammad Fauzi. Nombor matrik A187307. Baiklah, pada hari ini saya akan membincangkan tentang tajuk klasifikasi umat Islam. Barat membahagikan kategori umat Islam ni kepada empat, iaitu fundamentalis, tradisionalis, modernis dan kepada sekular. Jadinya secara umum ada empat. Kalau secara khusus ada 7. Okey, pertama kita pergi kepada fundamentalis. Apa yang kita dapat faham daripada fundamentalis ini? Okey, fundamental. Apa yang dimaksudkan dengan fundamental? Okey, fundamental ni asalnya bermaksud basic, perkara asal. Okey, fundamentalis pula orang yang kembali kepada asas agama. Okey, bagi barat, orang yang kembali kepada asas agama ni ialah orang yang paling bermasalah dalam agama sebagaimana yang berlaku pada zaman barat waktu dahulu. Bagi orang barat, fundamentalis ini sangat buruk kerana ia merupakan satu mimpi ngeri bagi mereka lah. Dan mereka anggap, dan orang barat ni anggap fundamentalis ni yang bawa mereka kepada zaman kegelapan. Okey, bagi orang barat juga, fundamentalis sangat buruk bagi mereka. Manakala bagi orang Islam ni, fundamentalis ni baik. Mereka kata Islam ni fundamentalis, tetapi pada hakikatnya kita memang Islam tu memang fundamentalis. Sebab apa? Sebab Islam tu perlu kembali kepada basic agama, iaitu asas agama. Iaitu apa? Asas agama kita, rukun Islam dan juga rukun iman. Dua perkara ni lah yang disebut sebagai fundamental. Mereka cop Islam ni sebagai fundamentalis sebab mereka kata fundamentalis ni ialah mereka yang nak dapatkan kuasa politik, menolak hak asasi manusia serta menolak nilai-nilai barat. Okey, jadi kita orang Islam memang menolak semua tu. Kita memang menolak nilai-nilai barat dalam Islam. Kita menolak hak asasi manusia sebab kita hanya kembali kepada basic agama, iaitu rukun iman dan juga rukun Islam. Sebab itu barat menggalakkan kita ni sebagai fundamentalis. Okey, apa yang terdapat dalam fundamentalis ni? Pertama ialah nak mendirikan negara Islam di mana tertegaknya Islam di dalamnya. Bagi orang barat, apabila seseorang tu sebut atau cakap je pasal Islam, mereka ni terus dianggap sebagai jahat, terus dianggap sebagai fundamentalis. Contohnya, mereka kata parti Islam ni jahat. Yang kedua ialah memaksa nilai agama dalam masyarakat. Bagi orang barat, mereka ni sama sekali tidak menerima sesuatu pernyataan atas dasar agama, tetapi mereka ni hanya menerima sesuatu atas dasar rasionalisme. Yang ketiga ialah pendekatan fundamentalis. Ada yang guna cara yang lembut, ada yang guna cara yang kasar lah, iaitu pendekatan demokrasi kepada keganasan. Okey, contoh-contoh radikal fundamentalis yang kita dapat lihat ialah, radikal fundamentalis ni ialah golongan yang kita kena perang habis-habisan. Mereka ni guna macam perang lah kan, keganasan. Contohnya adalah Al-Qaeda, Laskar, Hamas, Al-Ansar Al-Islam. Okey, jadinya ada juga yang menggunakan pendekatan demokrasi. Ada yang terima tentang pendekatan demokrasi ni. Contoh dia ialah Parti Islam. Parti Islam ni mereka menerima pendekatan demokrasi. Baik, golongan kedua yang dibagikan oleh barat ialah golongan tradisionalis. Apa yang dapat kita fahami daripada tradisionalis ini? Tradisionalis ini ialah golongan yang menumpukan kepada soal kerohanian dan juga keilmuan seperti tabligh, sufi dan juga arkam. Menurut mereka kata golongan tradisionalis ini mereka lebih menumpukan kepada zikir, kitab, talaki dan juga mengaji. Mereka tidak terlibat sangat, mereka terlibat dalam politik, namun mereka lebih menumpukan kepada soal kerohanian. Mereka juga tidak bersikap moden dan bersikap pesimis terhadap kemajuan. Mereka tidak berminat untuk melibatkan diri dalam bab politik dan juga mereka ni tidak menggunakan kekerasan. Boleh dikatakan juga tradisionalis ini dia macam nak Islam tapi bukan Islam pun. Contoh tradisionalis ni ialah arkam, sufi, tabligh dan juga tarikat. Golongan ketiga yang dibahagikan oleh barat ialah golongan modernis. Dan apa yang dapat kita fahami daripada golongan modernis ini? Golongan modernis ini ialah barat nak menjadikan Islam ni sebahagian daripada kemajuan mereka. Dalam arti kata lain, mereka berusaha untuk memodernkan Islam sesuai dengan zaman semasa dan juga mereka berusaha nak memasukkan nilai-nilai barat dalam Islam. Bagi modernis, Islam perlu ditafsirkan mengikut kesesuaian zaman semasa lah, bermaksud zaman moden pada masa kini. Pandangan mereka juga undang-undang Islam yang lapuk ataupun yang lama perlu dihapuskan, perlu dilupuskan, dan juga yang lebih baik lagi bagi mereka kata tinggalkan terus undang-undang Islam ni.
pemikiran modernis, Islam perlu diletakkan nilai-nilai barat yang penting. Golongan keempat yang dibahagikan oleh orang barat ialah golongan sekular, di mana sekular ini mereka menolak agama, mereka tak kisah langsung pasal agama. Mereka lebih tertumpu kepada nak mengikut nilai-nilai ataupun acuan barat, termasuklah pemerintah mereka. Dalam sekular ini juga, mereka secara tidak langsung telah menolak agama sebagai asas dalam pemerintahan. Ini digelar sebagai radikal sekular. Ada yang satu lagi kita panggil sebagai selektif sekular, di mana mereka ini sangat selektif dalam pemilihan agama sebagai asas pemerintahan.